Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Ustaz Ansari, sahabat saya dulu di masjid, ketika mana saya di masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pantun daripada saya, Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita, banyakkan selawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dibuat ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak banyakkan selawat? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang penonton, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anda semua, kita semua sekarang ini berada dalam majlis forum perdana berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat, berada dalam berkat, berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, insyaallah. Dan insyaallah pada pagi ini saya Ustaz Rahimi P. Ramli selaku moderator anda, dan saya tidak berkesurangan. Yang pastinya tuan-tuan nampak jelas yang berada di kiri dan juga kanan saya, yang pastinya panel-panel yang hebat ini akan membawa kita lebih mencintai, lebih kita mengenali akan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meneruskan kebaikan dan kesihatan berpanjangan kepada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mulakan panel forum kita pada pagi ini, pastinya saya kenalkan terlebih dahulu panel yang kita bawa bersama dengan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk kita kupaskan tajuk kita pada pagi ini dengan lebih lanjut. Yang pertamanya, panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Bukhari Haliah. Bila kita tengok orangnya, tuan-tuan, saya tak payah kenal pada tuan-tuan pun, tuan-tuan dah selalu dah tengok dia. Tadi pun dia, saya pasti yakin dia pun berarak dengan tuan-tuan, saling kita berselawat banyak pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan imam daripada Masjid Bangsa, Masjid Abu Bakar As-Siddiq dulu, dan hari ini kini adalah penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di bahagian maqasid syariah. Apa khabar Ustaz? Begitu, sahabat saya selamanya daripada UM sampai hari ini. Saya di masjid, beliau juga masjid. Saya Masjid Sayyidina Umar Bukit Damansara, beliau Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bangsa. Jadi pada pagi ini kita disatukan dalam forum untuk kita bercakap tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini saya sebutkan sebagai tok guru saya. Pagi ini saya digandingkan oleh tok guru saya. Dia nak cakap KL memang tak pandai. Kalau jemput dia kena faham cakap Penang. Macamlah kita cakap KL sangat kan. Bunyi KL kah? Tak bunyi. Saya Kedah, sebab tu cakap bunyi lorak Kedah. Ini Penang. Pagi ini kita jemput Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim, mantan Imam Besar Masjid Abdullah Fahim Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan lalu balik ke Kedah nak pergi Penang, insya-Allah akan lalu di Masjid Abdullah Fahim Pulau Pinang. Inilah imam besar dia. Jadi imam besar ni, Ustaz Luqman ni, kalau tuan-tuan pernah dengar YouTube Ustaz Syamsuri Ahmad, saat lagi masa dia bercakap, tuan-tuan cuba pejam mata, bayangkan Ustaz Syamsuri yang duk bercakap sebiji. Saat lagi kita minta dia cakap saja jadi Ustaz Syamsuri Ahmad sebiji. Saat lagi kita minta dia buat macam tu, tak minta pun memang dia macam tu. Jadi kita panggil dia Ustaz Luqmanul Hakim aka Ustaz Syamsuri Junior, tok guru saya, dan sekarang ini juga penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di bahagian maqasid syariah. Adapun saya kenal lah juga no. Tak kenal maka tak cinta. Jadi forum kita ni habis takat cakap pasal kita lah, tak cakap pasal Nabi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya Ustaz Rahimi dulu Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara, kini penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di bahagian penyiaran, bahagian TV JAKIM. So bahagian TV JAKIM semua di bawah saya lah jaga. Ala kulli hal,
InsyaAllah pada malam ni, pada pagi ni sama-sama kita untuk berkenalan, kita mengetahui tentang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya seronok dengan suasana masjid kita pada pagi ni. Banyak kita berselawat, banyak kita melagukan kata dendang membesar dan mengagungkan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Nabi kita ini merupakan sumber keimanan kita. Jadi untuk itu saya nak pergi kepada panel yang pertama. Langsung panel yang pertama. Patut panel pertama belah kanan. Ini panel pertama duduk belah kiri. Tak apa Ustaz Man? Tak apa. Saya nak pergi kat Ustaz Man dulu. Jadi panel pertama kita ni, soalannya Ustaz Man, kita ni setiap masjid di KL ni kalau boleh nak menyambut Maulid Rasul. Semua masjid pakat nak buat Maulid Rasul, buat Maulid Rasul, seolah menyambut Maulid Rasul ni wajib. Sebab apa orang nak sangat sambut Maulid Rasul, Ustaz Man? Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Jami' Abdullah Hukum, Tuan Haji Muhammad Sharif bin Sabidin, Timbalan Pengerusi, Ashabul Fadilah Ustaz Ansari selaku Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Tidak lupa juga kepada moderator forum perdana pada pagi ini, Fadil Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli, sahabat gandingan Ustaz Bukhari Alia, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para muhibbin, iaitulah orang-orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kenapa kita sambut Maulid ataupun kita sambut birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maulid ni maksud dia birthday, hari ulang tahun, hari jadi. Kalau hari jadi kita pun kita sambut, apatah lagi hari jadi Nabi. Yang tu maksud dia jawapan sementara. Kalau hari jadi suami kita tak tahu, isteri tak tahu, lupa, suami balik-balik rumah tarik muka 69, dia tanya kita, hari ni hari apa? Bini pula jawab, hari ni hari Sabtu bang. Dia tanya kali kedua, ingat betul-betul hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu bang, kita jawab. Dia tanya kali ketiga, tapi tanya dia dah mula serius, hari ni hari apa? Dia kata hari Sabtu bang. Dia pun makan tengah hari di luar hari tu. Pasal apa? Pasal tak tahu kata hari tu hari jadi dia. Yang tu kalau suami. Tambah kalau isteri pula, tepat jam 12 malam dia dah tanya dah. Dia kata, bang ni dah tukar jam dah, tukar tarikh dah. Agak-agak abang ingat dah hari ni hari apa? Suami kata, hari apa? Aku pun tak tahu, dia kata. Cukup dengan soalan yang pertama aja suami tak tahu. Last kali suami kena tidur di luar, tidur atas sofa, peluk tonggas. Nampak tak? Yang tu orang kata apa? Senario kehidupan kita. Kalau kita tak tahu tarikh penting orang yang kita sayang, apatah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut tadi ni itu hanya sekadar jawapan sementara, jawapan kita yang tidak boleh dijadikan satu sandaran hukum. Yang kita nak jadikan satu sandaran hukum, tuan-tuan dan puan-puan hadir pada hari ini, sekurang-kurangnya ada jawapan kenapa kita sambut Maulid Nabi. Yang pertama, kerana perkara ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatinya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul A'raf ayat 176. Allah Taala kata apa?
faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, dan ceritakanlah, kisahkanlah tentang para nabi, termasuklah Nabi Muhammad. Jadi kita sambut Maulid Nabi ni, sambut ni maknanya kita menceritakan kisah Nabi. Kerana setiap sambutan Maulidur Rasul bermula daripada perarakan, bermula daripada pertandingan-pertandingan, kemuncak kepada acara itu pasti akan ada ceramah Maulidur Rasul ataupun forum Maulidur Rasul. Apa intipati dalam ceramah dan forum itu? Iaitulah mencerita tentang Nabi, mencerita tentang sirah Nabi, tentang riwayat Nabi. Tadi saya sampai 9.30 tadi. Saya dengar juga kuis-kuis yang ditanyakan soalan kepada tuan-tuan. Bila peperangan yang pertama yang pernah dikongsikan ataupun Nabi pernah masuk perang tu, apa peperangan tu? Lepas tu Nabi wafat, umur berapa? Jadi soalan-soalan tu untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk kita nak kenal Nabi SAW, seterusnya menambahkan rasa kecintaan di dalam hati kita. Kita kenal Nabi SAW, dia merupakan keturunan yang hadir daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 24 keturunan yang boleh, kalau saya nak minta izin untuk nak baca sikit, yang kata keturunan Nabi SAW bermula daripada Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Boleh ulang? Tobat lahum tak boleh ulang? Boleh Ustaz. Bin boleh, Abdullah boleh. Muhammad bin Abdullah. Boleh. Takat tu je. Takat tu. Saya pun tak boleh ulang kalau tak ada yang ni. Kalau tuan-tuan rampas tab saya ni, saya pun tak boleh ulang. Tapi Nabi tak suruhlah kita mengapai sebabnya tu. Sekurang-kurangnya kita tahu keturunan Nabi sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan perkara ni menjadi ingatan setiap umat Islam. Bila tuan-tuan? Ketika mana tahayat akhir kita. Kan kita baca tahayat, kita baca salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tahu, oh yang ni adalah susur galur Nabi sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, tok wan dia nama apa? Kita nak kena tahu. Nama Abdul Muttalib, Ustaz. Semua orang boleh jawab. Kalau kita tanya, baik, yang tu tok wan dia. Kita tanya pula, nenek dia nama apa? Kacau. Yang kami tahu tok wan dia, nenek kami tak tahu. Yang tu. Jadi Abdul Muttalib dia menikah dengan 6 orang isteri dia. Dan yang menjadi tok ataupun nenek kepada Nabi SAW adalah Fatimah binti Amru. Dia ni ada anak 8 orang. Yang ni mungkin ada ceramah yang lain kot akan cerita dengan lebih lanjut kepada kita. Lepas tu pula kita nak tahu bagaimana bermulanya ataupun bertemunya yang dikatakan Abdullah, iaitulah bapa Nabi SAW dengan mak Nabi Siti Aminah binti Abdul Wahab. Macam mana mereka boleh berjumpa? Tuan-tuan tengok macam mana peraturan Allah. Allah Ta'ala cerita tentang kisah ni. Abdullah seorang hamba Allah. Aminah, maksud Aminah itu adalah wanita yang amanah, dia menjaga diri dia. Kerana itulah kalau kita tengok dalam literatur ataupun dalam buku-buku kisah-kisah sirah, cerita tentang Aminah ni tak banyak dikisahkan. Kenapa? Kerana Aminah ni dia satu orang wanita yang cukup jaga diri dia, dia cukup jaga akhlak dia, dia cukup jaga adab dia. Dia duduk dalam rumah aja, dia buat kerja rumah, jarang dia duduk di luar, jarang dia nak keluar, nak berjalan-jalan. Itu bukan ciri Aminah. Bertemu pula dengan Abdullah, hamba Allah Ta'ala
maka lahirlah zuriat yang disebut sebagai Muhammad, iaitulah perkataan Muhammad itu maksud dia terpuji. Tuan-tuan tengok macam mana acuan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita daripada sirah ni. Kalau ayah orang yang baik, mak orang yang baik, anak-anak juga akan menjadi baik. Acuan yang baik akan melahirkan hasil daripada acuan itu benda yang baik. Dan Nabi SAW ketika mana Nabi dilahirkan, ayah Nabi itu sudah meninggal waktu Nabi duduk dalam perut berapa bulan tuan-tuan? 2 bulan. Ada hadis kata 3 bulan, ada riwayat kata 5 bulan. Lepas tu Nabi SAW setelah mana dilahirkan, Nabi tidak bersama dengan ibu dia Aminah. Nabi diberikan kepada ibu susu Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Halimatus Sa'diyah ambil Nabi, bawa balik ke kampung bernama Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Duduk dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun. 4 tahun dikembalikan kepada Aminah. Maknanya Nabi ni tak sama macam kita. Nabi lahir-lahir dalam keadaan Nabi sudah diberikan kepada orang. 4 tahun baru dia bertemu dengan mak dia. Waktu 4 tahun dia duduk dengan mak dia Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Umur 6 tahun Halimatus Sa'diyah suruh Nabi bersiap pada satu hari untuk apa? Untuk nak pergi ziarah ayah di Madinah, nak pergi ziarah kubur di Madinah. Umur 6 tahun. Bila ziarah kubur di Madinah 6 tahun, habis daripada ziarah ayah, balik ke rumah, sampai ke Abwa, tengah-tengah di antara Mekah dan Madinah, di rumah seorang yang bernama Nabirah bin Zubian. Aminah duduk di situ, tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Bila Aminah jatuh sakit, Aminah pun kata-kata yang terakhir seorang ibu kepada seorang anak, Barakafika min ghulam, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu wahai anak. Ada qasidah dia yang diceritakan oleh Imam Abu Zuhri, menyatakan dalam kitab dia. Aminah pegang Nabi Muhammad umur 6 tahun di saat itu. Dan yang terakhir, Aminah menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam Aminah mendoakan Nabi Muhammad tidak akan terjebak dengan amalan jahiliah dan juga amalan syirik. Ummu Aiman di saat itu membawa Nabi SAW dan menghantar kepada Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. 2 tahun Nabi mendapat kasih sayang Tok Wan. Dialah seorang Tok Wan, dialah seorang ibu, dialah seorang ayah, dialah adik-beradik Nabi Muhammad. Umur lepas 2 tahun selepas daripada itu, 8 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Apabila Abdul Muttalib meninggal dunia, sebelum daripada itu Abdul Muttalib panggil semua anak dia, dan dia memberikan jagaan kepada Abi Talib, ataupun dikenali sebagai Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Kenapa bagi kepada Abi Talib? Pasal apa tak bagi kepada Abu Jahal? Kenapa? Kita mencelah sikit. Sebab dia mula tadi slow, lepas tu dia panas, lepas tu panas lagi meletup dah habis masa kat Ustaz Man seorang. Okey. Jadi kita minta maaf Ustaz Man. Sambung kali kedua. Asal lagi kita sambung kali yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang nak dijelaskan oleh Ustaz Luqman sebentar tadi adalah berkaitan dengan kewajipan kita menyambut maulid Rasul. Ini adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dirakamkan di dalam Quran agar kita menceritakan tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pi pada sahabat saya yang kedua. Daripada tadi saya duk tengok dia pegang mic, dia angkat, dia letak, dia pegang, dia letak. Kalau dia punggai baik gutum, tu lain. Jadi dia kata bila aku nak bercakap, ni kita nak pergi dah bercakap. Jadi Ustaz Bukhari, bila kita dah kenal dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia lahir daripada siapa, membesar di mana, siapa mak ayah dia, keturunan yang bagus apa semua ni, makna kita dah mengkisahkan sikit perihal baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mencintai Nabi, maka kita kena kenal. Maka kita dah kenal. Jadi bila dah kenal, kita kena beramal. Betul Bila kita nak beramal tu, tolong cerita sikit apa rutin-rutin yang simple untuk kita beramal ikut baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah harian kita. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ustaz Rahimi bin P. Ramli, sahabat gandingan saya Al-Fadhil Ustaz Luqman, yang dimuliakan Tuan Haji Syarif, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Ustaz Ansari selaku Ketua Imam, muslimin muslimat, hadirin hadirat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, alhamdulillah. Saya sebenarnya ingat dah seronok dengar Ustaz Luqman cerita tadi. Ibu-ibu macam mana? Kan? Patut saya pas balik ke macam mana? Saya sebenarnya bukan letak bawah angkat tapi hari ni suara kurang kan? Jadi kena ambil air sikit. Jadi tengah-tengah seronok Ustaz Luqman cerita, moderator sekat bagi kat saya. Saya rasa padan dah dengan Ustaz Luqman seorang je kat depan ni. Sebab tanggungjawab jemput tiga kena bercakap. Kalau tidak Ustaz Bukhari bagi mic kat saya pergi dua bawah. Silakan. Okey, baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin dah bersama dengan saya pun beberapa kali dah, ya, jemaah daripada Putrajaya, Nurul Huda dan juga Masjid Jami' Abdullah Hukum. Baik. Hari ini kita nak menceritakan, tuan moderator ada bertanya tentang rutin harian, ya, ataupun amalan-amalan mudah yang kita laksanakan dalam seharian. Apabila kita mendengar cerita sejarah sirah yang begitu panjang yang dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi, memang seolah-olah rasa macam kita terbawa dalam kisah tersebut. Dan hari ini kita nak mencerita pula sebenarnya bila mana kita cinta kepada Nabi SAW. Kan, cinta ni suatu benda yang sangat hebat. Ada orang bila mana dia belajar cinta saja, tapi kalau dia tak bercinta, dia tak akan rasa kemanisan cinta tu. Betul tak? Kan? Ada orang dia sambung mengaji sampai master, sampai PhD, buat kajian tentang cinta, tapi tanya dia pernah bercinta tak? Tak pernah pun Ustaz Rahimi. Ada orang macam tu. Saya bawa cinta hati saya. Kan? Saya cinta sampai saya bawa dia kat masjid ni. Jadi jangan cari siapa. Baik, itu seorang. Ustaz Rahimi ni bahaya sikit. Dan ada orang juga tuan-tuan sekalian, dia cinta tu dia alami dia sendiri. Kan? Dia lalui proses percintaan, dia bercinta, dia rasa seronok dalam percintaan, tapi dia tak tahu pun apa makna cinta. Dan yang paling terbaik sekali ialah orang yang dia belajar tentang cinta dan dia sendiri alami dalam alam percintaan tu. Jadi bagaimana kita dengan Nabi SAW, kita cinta kepada Nabi SAW, jadi antaranya kita nak ikut, ya, nak laksanakan, nak ikut apa yang dibuat, apa yang dilakukan sunnah baginda Nabi SAW. Muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita ni, rasul itu adalah datang daripada seorang manusia. Waktu mula-mula dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diingkari oleh puak kafir Quraisy ni. Dia kata, buat apa bawa mari datang rasul ni dalam bentuk manusia? Manusia ni biasa, kenapa tak bawa dalam bentuk malaikat ke? Nampak pelik sikit kan? Maknanya ajaib, oh tingginya rasul ni daripada malaikat. Dan ini tuan-tuan muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab, ya, dalam surah At-Taubah ayat 128. Dan ayat 128 surah At-Taubah ini, antaranya pendapat daripada Ibnu Abbas menyatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul yang dijadikan daripada kalangan kamu sendiri. Kan? Allah Ta'ala utuskan Nabi itu daripada kalangan manusia itu sendiri, daripada kalangan bangsa Arab itu sendiri. Apa hikmahnya tuan-tuan? Adalah untuk kita ni senang nak belajar. Kan?
Kalau kita tengok seorang manusia daripada perilaku dia, daripada perbuatan dia, setiap hari dia makan, minum dia, tidur dia, secara apa perilaku perbuatan dalam kehidupan dia, kita senang untuk ikut. Sebab baginda Nabi SAW adalah seorang manusia sama macam kita. Jadi itu antara hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi SAW ni daripada kalangan manusia. Dan begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala menyatakan, dalam ramai-ramai manusia ni, yang terbaik sekali contoh tauladan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya, laqad ni adalah merupakan suatu kata kesungguhan ataupun pengukuhan, penegasan, kan? Allah Ta'ala nyatakan sesungguhnya di sisi Nabi SAW itu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Kalau kita ni orang sebut ambillah tauladan, kita faham dah tauladan tu benda yang positif, benda yang baik. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sifatkan lagi tauladan yang macam mana, uswatun yang macam mana, uswatun hasanah. Pastinya pribadi Nabi SAW ni adalah pribadi yang terbaik yang kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan antara sunnah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ada 7 benda. Sempat gedok ni Ustaz Remy ya? Silakan. Ada 7 perkara, kan? Sunnah harian yang kita buat. Ada 7 perkara yang dinyatakan, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang merupakan rutin harian kehidupan kita. 2 minit Ustaz. Allahu Akbar, 2 minit dibagi kat kita. Sebab sebut 7, takut 7 tu boleh sejam. Baik. Sebenarnya benda ni kita dah buat ya ibu ayah sekalian. Baik tu ha? Tak ada 7 tak ada dah. Nanti dulu, tak habis lagi. Perkara ni kita dah laksanakan, kan? Dalam kehidupan kita, bermula daripada kita bangkit tidur sampailah kita nak tidur balik. Ya, antaranya yang pertama yang dinyatakan sunnah Rasulullah SAW, orang yang sentiasa berada di dalam wuduk, kan? Nabi SAW ni sentiasa memperbaharui wuduk dia. Wuduk baginda Nabi SAW. Kita ni juga amalan yang rasa macam susah nak buat, tapi bila mana kita ambil wuduk, itu juga merupakan satu sunnah yang daripada Nabi SAW. Dan kata Khalifah Ali, orang yang selalu berwuduk ni akan sentiasa merasa selalu solat walaupun dia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan 2 doa. Kan saya mari tadi pun ada tengok seorang jemaah pergi ke tandas, lepas keluar tandas dia ambil wuduk balik, masuk dalam masjid. Lepas tu rupa-rupanya naik atas pergi pertandingan azan. Oh, mungkin dia nak, walaupun dia kata pertandingan azan, mungkin dia nak merasakan diri dia tu betul-betul sedang melaungkan azan, kan? Dia ambil sunnah tu, ambil wuduk semata-mata. Dan hari ni juga bila mana dia datang ke masjid ni, dia telah melakukan sunnah baginda Nabi SAW. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Benda senang, kan? Ada satu kisah, mungkin tuan-tuan ingat, ibu ayah sekalian, bagaimana seorang Imam Hasan Al-Basri. Seminit. Imam Hasan Al-Basri ni anak kepada Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini pula adalah penulis Al-Quranul Karim, kan? Orang yang tulis Al-Quranul Karim. Jadi Imam Hasan Al-Basri ni, ramai orang datang tanya soalan dekat dia, kan? Ada 3 kisah tu. Yang pertama tanya, wahai Imam, aku ni dah lama hidup, aku tak ada anak, tak dikurniakan zuriat. Imam Hasan Al-Basri jawab dengan jawapan, satu jawapan saja, perbanyakkan istighfar. Kamu balik, perbanyakkan istighfar. Datang pula orang kedua tanya, wahai Imam, aku ni dah tanam, tanaman aku ni kemarau panjang, kan? Tak ada air langsung. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata, balik, kamu istighfar. Yang ketiga pula datang, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ni hidup dalam keadaan kekurangan, yang tak ada harta dan sebagainya. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata, kamu balik, istighfar. 3 soalan yang berbeza, jawapan yang sama, satu je. Dan istighfar ni adalah merupakan suatu kelebihan yang besar. Dengan satu benda boleh menyelesaikan segala masalah di dalam kehidupan kita. Inilah yang ditunjuk contoh tauladan.
yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ingat, jangan letakkan Al-Quran sebagai tempat bila mana masa kosong kita saja untuk kita isi. Tapi jadikan Al-Quran itu sebagai prioriti dalam kehidupan kita. Kan? Setiap hari kita bangun, perkara yang aku kena buat ialah aku kena baca Quran. Bila? Lepas subuh, setiap hari dah letak dah sebagai prioriti. Kadang-kadang dalam kehidupan kita letak Quran ni, tak apalah, ada masa kosong baru nak baca. Kan? Kerana ini juga bila mana kita baca Quran itu juga merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, solat di masjid berjemaah. Kan? Hari ni mari tunggu sampai zuhur nanti. Sampailah kita berjemaah insya-Allah. Yang kelima, melaksanakan solat sunat duha. Yang keenam, solat tahajud. Dan yang ketujuh, memperbanyakkan sedekah. Ini antara 7 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin harian yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan. Selain daripada perkara yang lain, ibu ayah sekalian datang jumpa saya senyum pun dikira sebagai sunnah dah. Kan? Jumpa saya bagi salam tadi pun dikira sebagai sunnah dah. Banyak amalan kehidupan seharian kita yang boleh kita buat, yang sebenarnya telah mendapatkan pahala sunnah untuk kita tiru, untuk kita ambil kebaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya habiskan juga Ustaz Rahimi 7 benda. Habis? Saya risau takut dia sekat tengah jalan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ini payah bila bagi ustaz-ustaz berforum ni, sebab seorang boleh cakap 2 jam. Bila forum dia kena cut 5 minit, tak sampai matlamat. Jadi saya sebagai moderator terpaksa nak hold sini, nampak macam tak menghormati pula. Tapi itulah standard forum kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang dikatakan Ustaz Bukhari tadi tentang bagaimana apa benda simple untuk kita ikut baginda Nabi SAW. Dan tentunya sekarang pun kita duduk tengah buat sunnah Nabi. Kita sekarang ni duduk dalam majlis ilmu, para sahabat dengan Nabi pun melazimi majlis ni setiap hari. Duduk yang macam ni, dan kita duduk dalam taman syurga. Dan Nabi juga suka kepada budak-budak. Nabi tak marah ni, nak berlari apa semua ni, Nabi tak tampak, tak tumbuk dia, tak. Nabi ambil, Nabi letak. Nabi suka tengok budak-budak berlari dalam masjid. Itu antara yang sunnah terdekat dengan kita yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pergi pada Ustaz Luqman. Ini pusingan kedua. Kita tengok jam, kita ada lebih kurang 25 minit untuk habiskan. Kalau lebih tak tahu, nanti kad merah pengurusi angkat dia. Kita duduk atas, dia tak kebal. Duduk bawah, dia bersila ke kiri, dia bersila ke kanan. Alah kali dia cunggik balik macam tu saja. Jadi Ustaz Luqman, untuk kita terus mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi sikit nasihat pada kami. Untuk cinta Nabi ni bukan kata tunggu Maulidur Rasul. Kita tunggu Maulidur Rasul baru cakap pasal Nabi, baru cakap. Betulkah keadaan kita sekarang ni? Tunggu bulan, tunggu tahun sampai baru nak cakap? Adakah patut bercakap tu berdasarkan tahun ataupun setiap hari? Komen sikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan moderator kena saya tadi ni. Saya tengah duk bawa kereta laju-laju, dia cut saya. Saya break kecemasan sampai terkeluar kereta. Tapi saya nak berkena dia balik ni. Sebab tu saya minta maaf dulu tadi. Saya nak berkena dia balik. Kami mai pakai jubah tema warna putih. Betul tak? Kesian kat orang perempuan pakai warna putih, serika baju seminggu dah. Kalau suami pergi sentuh waktu tu, memang kena tarik telinga. Tiba-tiba moderator dia main pakai warna biru ni. Apa maksud dia? Kan? Maksud dia nak menenggelamkan kami 2 orang pakai warna putih ni. Saya ada jawapan. Boleh jawab sikit? Tadi Ustaz Man cakap pasal cinta. Kalau kita tak ingat tarikh, bini kita tanya hari ni ripa bang, silap tak jawab, tinok luak peluk tongges. Baju dengan seluar, bini saya setrika. Kalau saya tak pakai, saat lagi balik saya tinok luak. Sebab dia ikut main sekali sini. Pasal apa abang tak pakai baju dia gosok? Tu dia. Jangan cari bini saya mana, tapi dia ada. Silakan. Yang kedua,
Dia ni memang orang Kedah piau kata kita kan. Orang Kedah piau ni kadang-kadang melawak dia kasar. Jadi kalau dengar ayat-ayat hak melawak kasar tu, tuan-tuan kena hadam lah, oh dia ni orang Kedah. Baik. Jadi kita berbalik kepada forum kita. Antara keharusan kenapa kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal ni cuma pengingat kepada kita. Sambutan kepada Nabi ataupun Rabiul Awal ataupun Maulidur Rasul itu dia tidak ada waktu sebenarnya. Itulah yang dijadikan keharusan kita sambut Maulid Nabi. Walaupun tidak disambut pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Sehingga kan sambutan ini disebutkan oleh kebanyakan ulama sebagai bid'atun hasanah, iaitulah bid'ah, benda yang Nabi tak pernah buat, tetapi bid'ah ini adalah bid'ah yang baik. Mai daripada mana rujukan ni? Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sudah bertanya kepada Nabi tentang puasa hari Isnin, kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahun gajah kita sebut. Orang tanya kepada Nabi an su'ila, ditanyakan kepada Nabi tentang puasa hari Isnin. Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata hari Isnin itu adalah yaumun wulitu, hari aku dilahirkan. Maknanya Nabi ni dia seronok kita berpuasa pada hari Isnin. Bila keadaan macam tu, ulama kata apa? Ulama kata boleh kita meraihkan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ada sebuah hadis lagi yang menyatakan bila kita buat sambutan ni, sambutan yang penuh dengan kebaikan, sambutan yang penuh dengan amalan-amalan yang baik, program-program yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat ataupun buka satu jalan kebaikan, kita buat dah ni walaupun dulu orang tak pernah buat. Bila kita buat Maulidur Rasul ni, kita buat sambutan macam ni, alhamdulillah muka-muka baru selepas sambutan ni dah mula datang ke masjid. Itu di antara objektif dia. Bagi wanita, bagi muslimat yang jarang-jarang tak pernah datang ke masjid Allah hukum ni, bila ada perarakan macam ni, dia pun kata alhamdulillah tak pernah jejak kaki pun sebelum ni, ni dah mula dekat dah. Macam itulah. Selepas daripada tu hati dia akan terikat. Jadi itulah di antara keharusan. Hukum daripada segi kita sambut Maulid Nabi adalah hukum dia harus, malah menjadi sunat, menjadi benda baik andainya dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Tetapi dia akan menjadi haram ketika mana apa? Ketika kita buat program ni ada benda-benda yang haram masuk sekali. Apa dia benda yang haram masuk sekali ni? Percampuran di antara lelaki dengan perempuan. Kita nak cerita tentang Nabi, tapi waktu yang sama kita buat konsert. Yang konsert tu kita pun tak tahu apa tujuan dia. Yang memudarat tu lebih besar daripada manfaat dia. Pembaziran berlaku dengan lebih banyak. Dan apa lagi yang menjadi haram? Kita meletakkan kewajipan kepada program tu. Wajib kita sambut yang tu yang haram. Kerana benda yang ibadah ni kita tak boleh meletakkan sama ada halal ataupun haram, melainkan ada hukum dia daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa minit lagi tuan moderator? Boleh seminit lagi. Seminit lagi? Seminit dua lagi boleh. Silakan. Okey. Baik, tuan-tuan. Sikit lagi saya nak menutup pusingan ni. Tujuan kita sambut Maulidur Rasul, yang pertama tadi saya cerita permulaan adalah nak kisah tentang Nabi. Dan yang kedua menyuntik semangat beragama. Tuan-tuan boleh tengok sejarah Maulidur Rasul yang dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di saat itu pada tahun 630 lebih. Waktu tu umat Islam berada dalam keadaan letih kerana peperangan hampir 300 lebih lawan dengan tentera salib, menyebabkan masjid kosong, orang dah mula tinggalkan majlis-majlis ilmu. Selepas daripada buat program Maulidur Rasul 3 hari 3 malam yang habis lebih kurang 300,000 dinar, alhamdulillah pada tahun 1187 lebih kurang waktu tu
tentera Salahuddin Al-Ayyubiyah berjaya menawan kembali kota Quds ataupun Palestin yang sekarang ni tengah duk berperang. Allah. So sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila kita buat macam ni, sekurang-kurangnya kita mengharapkan Jaisyun Muhammad Sayaun, tentera Nabi Muhammad akan kembali Allah. untuk menawan kembali Palestin yang kita cintai. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz Man, hadlah tu dia tinggal bagi bulu roma kita cerin. Orang Kedah panggil cerin, tegak. Muka-muka tuan-tuan hak tadi duk layu, tak layu. Saya rasa kita tambah lagi boleh pak. Pengurusi kita tambah lagi, itu tak jadi tambah, tak dah. Tengok pengurusi tak jadi tambah. Jadi kita ada lagi 15 minit. Ustaz Man, tadi Ustaz Man dah cakap tentang kalau sambutan Maulidur Rasul ada orang kata bid'ah dan sebagainya. Jawapan dah jelas, mengatakan beberapa perkara untuk mengelakkan sambutan Maulidur Rasul ini menjadi haram, sedangkan perkara ini adalah perkara yang dihalalkan untuk kita sambut, dan ada fatwanya bahkan dimulakan pada zaman tadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada Ustaz Bukhari, Ustaz Bukhari, soalan kepada Ustaz Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya dah lupa soalan Ustaz Bukhari, tapi saya ambil soalan baru, boleh tak Ustaz Bukhari? Saya bukan nak test Ustaz Bukhari, tapi saya yakin Ustaz Bukhari boleh jawab soalan ni. Jadi kalau kita bercakap tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ada dua. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu sekiranya berpegang dengan benda ini tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tapi ada orang yang memilih untuk tak nak percaya hadis Nabi, tak nak dengar hadis Nabi. Apa hadis-hadis? Kami tak mau hadis, yang kami nak Quran. Bila kami hidup dengan Quran, cukup Quranlah sebagai pelengkap dalam hidup kami. Bolehkah macam tu? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rahimi, Tuan Moderator, Al-Fadhil Ustaz Luqman, dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pusingan yang kedua, kan? Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan masih bersama dengan kami kat depan ni lah, insya-Allah. Baik. Apabila ada timbul satu golongan, dan memang benda ni pun boleh dikatakan suatu masalah juga, pernah ada berlaku dalam negara kita ni, iaitu golongan mereka yang hanya terima Al-Quran sahaja. Adapun disebut Quraniyun, kan? Dia tak terima hadis Nabi ni, terima Quran semata. Dan kalau kita kena ingat, apabila sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, Al-Quranul Karim ini, hadis yang dibawa oleh Ustaz Rahimi sebentar tadi, ada dua perkara yang perlu kita pegang, nescaya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, iaitu juga Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi itu adalah merupakan penerangan daripada Al-Quran tadi, ya. Dan bagaimana kalau kita nak jadi diri kita ni, hakikatnya bila mana kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hikmah yang paling besarnya, pastinya kita dapat pahala. Betul kan ibu ayah sekalian? Kadang-kadang bila sebut pahala ni, orang kata macam tak berapa nak sangat, tak nampak sangat. Benda kat atas dunia ni orang nak benda yang nampak. Kalaulah pahala tu nampak betul-betul berjumlah wang ringgit dan sebagainya, rasa pakat kerja habis dah. Dan kalau kita nak umpamakan pahala ni benda yang paling senang, bagaimana kalau kita tukarkan sebagai currency, duit kita ni, RM kita ni hari ni, kalau kita pergi ke luar negara, boleh guna tak duit kita ni? Tak boleh guna dah. Kita kena tukar dia, betul tak? Kan? Kita pergi ke Thailand, hatta pun ke Siam sekalipun, nak masuk ke Thailand kena tukar dah RM pergi ke baht. Nak guna, nak beli air mineral satu pun dah kena tukar duit dah. Tak akan berguna lagi duit kita bila mana pergi ke luar negara. Begitulah juga apa yang kita buat ke atas dunia ni, segala benda yang kita ada, kelebihan, keistimewaan yang kita ada, kalau kita tak tukar menjadi pahala, maka pahala itulah yang akan kita currency-kan, ditukarkan ke hari akhirat kelak.
Jadi bila mana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya akan dapat pahala. Itu satu kita kena faham. Dan pahala ni insya-Allah akan beri kelebihan kepada kita di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan yang kedua, bila mana kita laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah ni, hadis ni akan menerangkan hukum hakam di dalam Al-Quran tadi. Dalam Al-Quran Allah nyatakan perintah tentang solat, tetapi tak dijelaskan secara terperinci nak solat macam mana. Lalu diperincikan balik oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat adanya takbir, adanya rukuk, adanya sujud dan sebagainya. Dan begitu juga tujuan sunnah ni juga, tujuan hadis ni juga adalah untuk memberi penerangan lebih lagi kepada Al-Quran. Kan? Al-Quran menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kan? Dalam sunnah juga menyatakan, dalam hadis juga menyatakan, antaranya lah juga hendaklah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada yaumul akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Dalam hadis Jibril itu ada menceritakan rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi pentingnya sunnah dalam kehidupan kita ni untuk kita melaksanakan keseluruhan amalan-amalan, ibadah-ibadah supaya ianya lebih jelas dan lebih terperinci untuk kita laksanakan. Jadi menolak dakwaan ya, yang menyatakan hanyalah berpegang kepada Al-Quran. Ataupun senang kita kata kan, bila mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tadi kita cerita Nabi daripada kalangan manusia. Nabi boleh tunjuk contoh tauladan bagaimana nak solat, nak syariatnya, perbuatannya. Maka sunnah itulah memudahkan kehidupan kita untuk melaksanakan perbuatan dan juga amalan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, silakan. Yang kedua, 10 minit. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia jadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hadis yang banyak juga adalah yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila mana kita ikut ataupun kita berusaha untuk laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita akan cuba nak mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kan? Dalam kehidupan seharian kita, kok mana pun kita nak tahu, oh solat Nabi macam mana, makan cara Nabi macam mana, kan? Ya, Nabi tidur, adab yang Nabi ajar tidur macam mana, hatta pergi ke tandas lagi pun Nabi ajar cara macam mana. Jadi kita nak belajar, sebab dalam Al-Quran tidak dinyatakan cara terperinci tadi. Jadi bila mana seseorang nak belajar, jadi diri kita ni akan mempunyai satu keazaman bersungguh-sungguh untuk mencontohi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok anak murid dengan guru ni, biasanya gambaran guru tu datang daripada anak murid. Sebab itulah anak murid yang terbaik yang diceritakan dalam kisah Anas bin Malik tadi. Sebab Anas bin Malik ni jadi khadam, boleh kata setiap hari ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan cari setiap apa yang Nabi buat, dia akan ceritakan. Ataupun senang hari ni kita tengok Ustaz Luqman kat tepi kita ni lah, Ustaz Samsuri. Kenal kan Samsuri? Kedah ke Penang Ustaz Remy? Penang. Penang. Kenal kan Ustaz Samsuri? Suara Ustaz Samsuri tu sebidik sama macam Ustaz Luqman. Sebab anak murid dengan tok guru. Begitulah indahnya kalau kita nak applykan dalam kehidupan kita, nak gunakan dalam kehidupan kita. Bila mana kita nak ikut seseorang, role model seseorang, nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti setiap apa yang disuruh, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara pelajaran ataupun suatu kesimpulan yang sangat penting yang perlu kita laksanakan. Jangan kita menolak ataupun menerima dakwaan-dakwaan yang sebegini. Hakikatnya memang dakwaan ini adalah terbatan. Tidak ada pun manusia-manusia yang boleh ikut Al-Quran semata, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah panduan yang terbaik untuk kita ikuti. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh saya kata macam ni, orang yang terima Quran, tolak hadis, dia bukan orang Islam.
Orang terima Quran, tolak hadis, dia bukan orang Islam. Ya, betul. Sebab Nabi kata tadi, kan, dua benda tinggal satu sesat. Kalau matematik, dua tolak satu, satu. Tapi dalam bab ni, dua tolak satu, kosong. Tertolak dirinya daripada Islam. Jadi jelas itulah buktinya yang Nabi kata, kamu kena cintai aku lebih daripada mak bapak kamu, lebih daripada anak-anak kamu, lebih daripada seluruh manusia, wan nasu ajma'in, lebih daripada semuanya. Kita kena cinta baginda Nabi lebih. Macam mana kita nak create tu, ini program ni lah ni, dapat lagi. Kalau setakat mai dengar dan lena, kita harapkan ada hidayah Allah untuk Allah bagi rasa cinta Nabi itu lebih pada segala-galanya kepada kita, kerana dia sangat penting. Dia sumber iman, sumber keutamaan. Saidina Abu Bakar berjalan dengan Nabi, Nabi pegang dia. Nabi kata apa nama, bila mana Nabi pegang dia, maka dia kata, ya Rasulullah, aku sayang pada kamu, sayang lebih pada mak bapak kamu. Nabi seronok dah dengar. Tapi aku sayang diri aku lebih daripada segalanya. Nabi terdiam. Pak Zebah kata macam tu, tak boleh kata macam tu. Patutnya kena kata, aku lebih kamu sayangi lebih daripada segala-galanya. Maknanya Nabi tuntut, Nabi nak kita sayang Nabi lebih segala-galanya. Bukan sebab Nabi syok sendiri dah. Nabi nak bagi kepada kita satu nikmat. Kerana kita cinta Nabi, esok Nabi lah yang akan selamatkan kita di akhirat. Dalam kubur Nabi akan selamatkan kita kalau kita boleh jawab soalan, huwa Abdullah wa rasuluhu. Didatangkan kepada kita, man hadzal rajul, siapa laki ni? Kita boleh jawab sebab kita main forum Maulid Rasul. Kita ingat, kita boleh jawab, itu Rasulullah. Diluaskan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dilapangkan kuburan kita, ditidurkan kita sebagaimana pengantin baru sampai hari kebangkitan. Ni yang kita nak di mahsyar. Sekali lagi kita suruh Ustaz Man cerita apa syafaat sebagai kesimpulan. Apa syafaat yang kita akan dapat hasil pada kita cinta Nabi ni? Adakah Nabi boleh bagi syafaat? Dan kalau Nabi bagi syafaat di mahsyar, dekat mana kita nak tuntut syafaat tu? Adakah dekat sirat? Adakah dekat mizan? Adakah dekat telaga Nabi? Ni hak kita buat kerja dunia ni, kita nak dapat pertolongan Nabi untuk masuk syurga. Sebab tu Nabi kata, mak ayah kamu belum tentu boleh bawa kamu ke syurga, anak kamu belum tentu boleh bawa kamu ke syurga. Kamu sayang aku lebih daripada segala-galanya, kamu boleh masuk syurga dengan syafaat Nabi SAW. Kesimpulan Ustaz Man, cerita sikit syafaat baginda Nabi SAW, kemudian Ustaz Man simpulkan. Silakan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat, apa makna syafaat? Syafaat ni bukan maknanya pertolongan. Syafaat ni makna dia orang tengah yang memudahkan urusan kita dengan Allah Ta'ala. Itu maksud syafaat. Nabi tak boleh pilih kita semua ni untuk dia masukkan dalam syurga. Sebab syurga tu bukan kepunyaan Nabi, kepunyaan Allah. Nabi tak kata, okey, siapa yang main maulid aku ni, aku confirm dia masuk syurga. Dah, Nabi tak boleh kata macam tu. Kerana syurga tu milik Allah. Syafaat ni yang Nabi boleh buat apa? Nabi boleh pergi cerita kepada Allah, ya Allah, mereka ni umat aku, mereka ni datang untuk nak membesarkan aku. Boleh tak boleh permudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga? Yang tu syafaat. Kalau kita minta kepada Nabi, wahai Nabi, bantulah, wahai Nabi, hilangkanlah kesakitan aku, wahai Nabi, kita tak boleh minta. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Aku kena jaga tu. Kena jaga. Wahai Nabi, tolong bagi rezeki kat aku. Wahai Nabi, tolonglah selamatkan aku dalam kubur. Tak boleh. Yang tu bukan kerja Nabi. Ni yang Nabi takut kita puji dalam bebeh. Nabi takut kita puji dia. Kenapa? Kerana pernah jadi kepada Nabi Isa. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi kata, jangan kamu puji aku. Aku takut pujian itu jadi macam mana pengikut Nabi Isa dia puji Isa. Bila puji terus Nabi Isa jadi anak Tuhan. Nabi takut macam tu. Baik. Jadi syafaat ni macam mana? Sikit lagi, ada berapa minit? 2-3 minit lagi. Kita kena ending 4 minit lagi. 4 minit, okey. So, 2 minit. 2 minit kau tak sabar. Baik. Syafaat Nabi SAW, macam mana kita nak dapat? Satu,
Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnah aku, dia orang yang sayang kat aku. Siapa yang sayang kat aku, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Nabi sebut bersama tu maksud apa? Maksud selepas daripada Nabi minta tolong kepada Allah untuk memberikan kita masuk dengan Nabi. Satu. Betul. Yang kedua, Nabi kata apa? Siapa yang mendengar doa, yang ni benda ni mudah untuk kita nak amalkan. Siapa yang mendengar doa selepas daripada semayang, mayasma' nida, siapa yang mendengar doa tu dia baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, kan kita baca sampai habis kan? Lepas azan. Sampai lepas azan. Nabi kata halat lahu, maka dihalalkan bagi dia syafaati yaumal qiyamah. Aku akan cari dia untuk aku bagi syafaat kepada dia. InsyaAllah. Allahumma salli ala Tuan-tuan jangan bimbang. Selagi mana kita berselawat ke atas Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi, insya-Allah di padang mahsyar Nabi akan menunggu kita. Allahumma salli ala Dalam hadis Nabi kata carilah dia di padang mahsyar. Kalau tak berjumpa cari di kolam, kalau tak berjumpa cari di titian sirat. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kalau tak ada tiga-tiga tempat tu, Nabi kata jangan bimbang, aku akan ada di situ. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada sebuah hadis penutup kepada kesimpulan kita ni. Nabi kata apa? Siapa yang berselawatkan kepada aku, siapa yang selawat kepada aku, Allah Ta'ala akan terus sampaikan selawat kepada aku. Maknanya siapa yang selawat, Allahumma salli ala Muhammad, tadi kita belarang tadi duk sallallahu ala Muhammad, setiap kalam selawat kita terus Allah Ta'ala tulis hantarkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ni orang jemaah Masjid Abdullah Hukum sedang selawat ni, nama dia sekian-sekian. Tuan-tuan, Nabi bukan jenis kita, jenis pelupa kepada orang. Yang kata Nabi, dia sentiasa menunggu kita. Sampaikan dia sebut dalam hadis, dia kata apa? Wadidtu anni laqitu ikhwani, aku rindu nak jumpa saudara aku, umat-umat aku. Siapa dia mereka ni? Alladzina amanu bi walam yarawni, orang yang tak pernah pun hidup sezaman dengan aku, tak pernah tengok aku, tetapi beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Ban atas penjelasan yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang syafaat. Itu adalah pertolongan, bukan kata nak tolong kita bawa masuk syurga, tapi itu adalah jalan tengah memudah cara untuk kita masuk syurga. Jadi bukan kita puji Nabi kerana meletakkan Nabi setinggi Allah, tidak. Nabi tetap Nabi, Allah adalah Tuhan kita. Untuk mencapai redha Allah, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Bukhari, penangan last seminit. Oh, nak habis dah. Betul-betul seminit. Ustaz Bukhari simpulkan. Bahaya sungguh moderator ni. Kalau ada benda nak cakap pun hilang habis, dia main segoh-segoh macam tu kan. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pertemuan kita pada pagi ini, ya, cara ataupun kaedah nak memupuk ataupun nak meneruskan istiqamahnya, ya, kecintaan kita, ya, sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, seperti mana ibu ayah sekarang ni duduk, iaitu berada di dalam majlis ilmu. Teruskan konsisten untuk berada di dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu itu jugalah merupakan suatu perkara yang sangat dicintai, disayangi, ya, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak lagi kita duduk pula dalam rumah Allah Ta'ala, dalam tempat yang mulia, duduk dalam majlis yang mulia, dimulakan pula dengan amalan yang mulia, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Mudah-mudahan kita semua juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dimuliakan. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tu kalau kita nak kenal, tengok dengan siapa dia bersahabat. Jadi carilah sahabat, carilah kawan, dekatlah dengan alim ulama, kerana mereka inilah yang semakin dekat ataupun semakin mengajak diri kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila mana kita dekat dengan alim ulama, kita dekat dengan orang yang buat baik, pastinya diri kita juga akan rasa segan. Kan? Macam saya lah, Ustaz Luqman sekarang ni dia sedang diet. Badan dia besar lebih pada saya lagi dulu.
Tadi Tuan Haji Syarif ajak makan. Tengok nasi lemak ada atas, rasa nak makan. Tapi Ustaz Lokman tak makan nasi lemak, jadi tak makan kita hari ni. Jadi kita rasa segan, kita rasa malu. Kan? Jadi begitu juga bila mana sekitar kita, sahabat-sahabat kita bersahabat dengan ahli masjid, bersahabat dengan orang yang kaki masjid, datang surau, datang majlis ilmu, maka insya-Allah kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini diberikan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa pasangkan impian, mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Bukhari, terima kasih Ustaz Lokman, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung. Penghujung ni satu buahnya, kita jangan lupa sejauh mana kita, sesibuk mana kita dengan urusan dunia kita, urus anak, cari duit, pergi kerja, buat apa saja, jangan lekang lidah kita. Bermula saat ini, bermula detik ini, bermula daripada forum perdana bercakap tentang Maulid Rasul, jangan kita tinggal selawat kita setiap hari 1000 kali kalau boleh. Bukan wajib, menggalakkan 1000 kali kepada baginda Nabi SAW. Nabi menjamin siapa yang selawat kepada aku seluruh kehidupannya, dia jadi orang yang tenang, jauh daripada urusan masalah dunia dia. Ada masalah tapi dia tenang dan dia diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang buat bagi kita serabut adalah dosa kita. Bila kita tak ada dosa, kita jadilah orang yang tenang. Diharapkan dengan syafaat kita berselawat atas baginda Nabi SAW, kita menjadi orang yang damai. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak pengurusan masjid, kepada pengurusi masjid, kepada Al-Fadhil Ustaz Ansori, seluruhnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih Ustaz Man Penang. Walaupun dia main Putrajaya, saya kata dia Ustaz Man Penang. Hari ini macam bercakap di Pulau Pinang dan Kedah. Sebab bahasa hari ini semua bahasa Utara, dan Ustaz Bukhari tenggelam Terengganu. Dia tak jadi Ganu-Ganu lah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat input, dan mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa dalam kami mengendalikan majlis pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada pihak Masjid Abdullah Hukum Eco City, dan jemputlah kami lagi insya-Allah, dan pada masa hadapan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.